Jiren. Jiren. Mung ni mestilah bersifat dengan gerak atau diam. Apa? Jirim kata, kecek dengan kita. Jirim kata, aku nak ambil mana-mana satu ni. Ikut mung lah. Mung nak ambil mana-mana satu. Mung nak ambil gerak pun ikut, nak ambil diam pun ikut. Tapi dalam masa lain-lain lah. Masa lain-lain. Dalam masa ni mung nak ambil gerak pun ikut mung. Lepas pada tu mung nak ambil diam pun ikut mung. Ambil mana-mana satu, ikutlah. Tu harus kira di mana-mana satu. Adapun salah satu mana-mana tu mesti. Kerana apa? Hei, aku tak mau dua-dua. Jirim kata, aku tak mau. Gerak pun tak mau, diam pun tak mau. Tak boleh. Satu mana-mana tu mesti. Faham tak? Satu mana-mana tu mesti. Tapi mana-mana satu tu ikut lah. Boleh faham tak tu benda tu? Tak sulit lah. Maka kira harum ni kira di mana-mana satu. Harum. Adapun satu mana-mana, Tuhan nak buat dan meninggalkan. Tuhan nak mengadakan mungkin dan meninggalkan ada mungkin. Mana-mana satu harum. Ikut Tuhan lah tu. Boleh. Tuhan nak mengada, nak meniada, harum. Mana-mana satu, Tuhan nak mana-mana satu daripada mengada ke meniada ke, waktu harus. Adapun satu mana-mana itu mesti dikira akal kita, bukan mesti atas Tuhan. Akal kita hukum tu mesti ya kena mana-mana. Kenapa? Bila mengada, meniada tu dak lah. Bila meniada, mengada tu dak lah. Dia mesti kena ambil kerana lawan dua tu. Jijat tu dah. Apa dah? Benar tu. So mana-mana ikut. Mana-mana so mesti. Boleh berharap ni sini. Tu. Maka kira harus kira di so mana-mana tu. Harap tau. Tu tengoklah lai Baqarah tu cuma yo kaji pada pun jadi halusi sikit masalah haruh pada Allah Taala. Sifat yang haruh pada Allah Taala tu jadi kai. Ada kai. Insya-Allah tak sampai lagi kita mengajar. Sampai di haruh tu ada kai. Jaga. Jaga lah tu. Satu mana-mana tu ikut. Tapi mana-mana satu tu mesti. Ingat boleh faham? Dia kata aku nak gerak, aku nak diam ni. Kita kata, mana-mana satu pun ikutlah. Mana-mana satu pun ikutlah. Mu nak gerak pun, mu nak diam pun, mana-mana satu pun ikut mu lah. Tapi satu mana-mana tu mesti mesti kena satu. Nak sunyi kedua-dua tak boleh, nak beripung dua-dua sekali pun tak boleh. Jirim kata aku nak gerak dan diam dalam masa yang sama. Tak boleh, hak tu mustahil tak tamu. Aku nak tak say gerak dan aku tak diam. Hak tu pun mustahil tak tamu. Muka nak ambil mana-mana satu. Boleh tak? Tak apa lah tu. Tak apa, kira yang malat. Allah. Tu yo ada lapar lagi. Tengok lah Syarqawi tu cuma yang bi'aini ya takdir dengan bi'ainihi apa tu. La bi'ainihi la bi'ainihi ya ada tu kalau kait dengan lafaz tu. Habis. Dah barang yang so pada akal adanya dan tiadanya seperti gerak jirim kena kira molek. Berartinya gerak jirim ni, gerak diam ni boleh bisa belaka. Gerak dan diam dalam masa yang sama mustahil. Satu mana-mana daripada gerak dan diam wajib. Mana-mana satu harus. Jadi lafaz gerak diam tu boleh misal 3 lalu. Boleh misal 3. Boleh dah. Habis itu. Boleh hurai, boleh buat kaji Boleh kita hurai, boleh kita surah, boleh kita hurai. Insya-Allah lah apa tu. Ngaji kena kokoh gini ni, dia kena halusi gini untuk nak faham. Di tahqiq. Tu habis dah. Dan wajib pula
atas mukallaf pula. Tadi wajib dah. Wajib kita kena belajar benda yang berkaitan dengan Allah Ta'ala dan Rasul. Dan wajib pula, yang ni wajib syarak pula atas mukallaf. Kita ramai-ramai ni wajib sebagai wujub aini, dia kata. Wajib sebagai wujub aini, bukan wujub kifaidah. Wujub aini, apa wujub aini? Fardu ain, tak apa fardu ain. Wujub aini tak apa? Aini ni apa? Wajib mata. Okey, aini tu. Aini apa? Wajib apa? Wujub aini. Wajib jam. Apa? Wajib atas, tentu atas seseorang. Tentu atas seseorang. Seorang ke apa? Tentu atas seseorang. Seseorang gitu. Seseorang. Apa orang? Tentu atas tiap-tiap mukallaf. Senang. Tu wajib ini. Yakni wajib ini jadi sebagai paksa yang terhadap diri masing-masing. Tu. Kan tu. Wujub ini yakni sebagai wujub ini sebagai paksaan terhadap diri mukallaf masing-masing. Itu makna wujub ini. Sebagai wujub ini yakni sebagai paksaan terhadap diri mukallaf masing-masing. Bila seorang tu digelarkan mukallaf, masing-masing dipaksa. Wajib ini tu. Berarti kalau dia tak buat, dosa dia seorang ya. Kalau dia buat, boleh ke dia ya. Kalau dia tak buat, dosa atas dia ya. Orang lain tak. Kerana masing-masing membawa dan menanggungkan kewajipan tu. Tu lebih ada. Nak pala, tiap-tiap pala yang kena ada kerja tu. Tu makna ni. Wajib atas tiap-tiap mukallaf sebagai wajib aini, dia kata. Wajib aini. Jadi tiap-tiap kita ni wajib apa? Mengetahuikan dalil pula. Dua kali. Ni wajib mengetahuikan, belajar dan memikir. Kira-kira tu. Mengetahui yang ni wajib belajar dan memikir hingga tahu dalil tu. Faham tak maksudnya? Sekali lagi. Dan wajib pula atas mukallaf sebagai wujub aini, wajib mengetahuikan. Maksud mengetahuikan yakni belajar dan memikirkan hingga mengetahui. Kena mengaji dan fikir. Kalau fikir saja tak mengaji, tak ada jalan yang nak fikir pula. Kalau mengaji saja tak fikir pun, tak reti dalil juga. Dia kena belajar serta fikir barulah dalil. Nampak dalil mari. Wajib mengetahuikan dalil. Dalil ni apa dalil? Alasan atau petunjuk. Tu. Atas tiap-tiap sesuatu, atas tiap sesuatu itu. Dalil atas tiap-tiap sesuatu. Atas tiap-tiap suatu. Ini atas tiap-tiap satu. Gitulah sebenarnya. Dalil atas tiap-tiap satu daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu. Tiap-tiap satu daripada yang wajib. Ini yang wajib bagi Allah dan Rasul. Dan yang mustahil atas Allah dan Rasul. Kena mengaji tu. Benda yang wajib bagi Allah, apa dalilnya? Kena tahu juga dalil. Benda yang wajib bagi Rasul, apa dalilnya? Kena tahu juga dalil. Benda yang mustahil atas Allah Ta'ala, apa dalilnya? Kena tahu juga dalil tu lah, dengan hak wajib tu. Dalil tu lah, dengan hak wajib. Lepas tu, apa yang mustahil atas Rasul tu, apa dalilnya? Kena tahu dalil. Tiap-tiap satu daripada yang wajib saat ni kena ada dalil dia. Kalau tidak ada dalil, dia hanya dikatakan muqallid sajalah. Bukan tak dikatakan arif lagi. Tak dikatakan orang yang makrifat sungguh lagi. Sekadar sebagai orang yang muqallid saja. Dalil sini hak akli ke hak nakli ke hak akli. Mana? Dalil hak sini. Dia tu tahu apa dalil situ nakli ke akli. Maksud dalil di sini dalil akli. Dalil akli. Kerana dalil nakli tak kena fikir dah.
Duk kata wajib nazar tu dalil akli tentang akal. Dia muka berkait dengan akal di sini. Tu. Ya kenapa? Kerana kalau dalil akli kita semata-mata taslim je benda tu. Tu taslim benda tu. Tapi nak taslim Quran itu melalui taslimkan Rasul dulu tu. Taslimkan Rasul. Kalau hati kita lagi tak tasdikkan Rasul, maka Quran kata ni pun kita tak akan percaya juga. Kita tak akan yakin 100% juga. Dengan sebab apa? Sebab kita membohongkan Rasulullah dah. Sebab tu dia melalui di sana juga, melalui di ni. Masalah Quran ni. Tu. Faham tak dah? Nak boleh taslim Quran tu dia melalui ditasdikkan Rasul kita ni. Kita membenarkan Rasul tu lagi dah. Kena yakin kata Rasul itu benar. Bila yakin kata Rasul itu benar, semua Rasul bawa mari Al-Quran tu itu benar. Maka benar barulah kira yang mulai teratur daripada tu. Itu kira dah. Tapi maksudnya dalil akli ni pun dalil ijmali lah, bukan dalil tafsili. Nak umusan akan hurai lagi lepas tu. Misal kata kita ni tak ingat Quran. Kita orang mukmin tak ingat Quran. Bagi kita jatuh pada satu tempat dari jauh, tempat dari atas bukit, yang ahlinya tu bukan orang Islam. Tiba-tiba mereka masuk Islam sebab kita nak ngajar apa? Tuhan ada. Mana dalil? Al-Quran aku tak ingat. Akli tu cukup dengan hak tu. Tuhan kidam sedia. Mana dalilnya tu? Oh, ya pun ada akal juga. Pok ni pun tak pandai baca Quran, tak pandai kerti juga Quran hadis juga. Cukup dah hak tu. Tu dah. Kira dengan akal, cukup dengan akal. Bukan kita membelakangkan nakli, tapi nak ayat kata nak kenal Tuhan ni cukup dengan akal pun dah. Kenal dah. Boleh fikir tentang nak kenal Tuhan ni pun cukup dengan akal kita fikir dah. Hak tu yang kepada kita ni akal. Tak kena payah cari Quran dah. Akal fikir tu pun cukup untuk nak meyakinkan bahawa Tuhan ada, sedia, kekal. Boleh. Dah. Kita tengoklah. Maka kata dia, mana lagi? Mengetahui dalil atas tiap-tiap suatu tu. Ni ulama buat ijma' ni, benda ni. Dalil atas tiap suatu, daripada yang wajib dan yang mustahil dan yang jaiz itu. Mengetahui dalil. Sebab apa mengetahuikan dalil tu? Ilat kepada wajib. Wajib jadi wajib mengetahui. Ilat pada wajib mengetahui itulah. Jadi wajib tu dia berkait dengan mengetahui. Wajib mengetahui dalil. Sebab apa wajib mengetahui dalil? Supaya tiada jadi ia mukallaf tu. Tak jadi muqallid. Supaya tak jadi muqallid. Jangan jadi muqallid. Bila jadi muqallid, klik situlah. Tak jadi kena tu molek lagi, kena kemak yang ada klik gitu. Duk klik. Mana tu ada tak? Ada. Mana dalil? Orang kata duk klik tu. Mana tu ada sedia? Tu sedia. Mana dalil? Orang kata duk klik tu, klik kuning tu muqallid. Tu. Maka tak dapat kena tu lagi. Sebab tu tak jangan jadi muqallid lagi. Ni kita ni muqallid ke tak muqallid ni kita? Tak muqallid dah. Ngaji belakang dah ni. Tak tahu ramai-ramai ni takut ada suara dua pula. Boleh jadi. Tu iz kullu man qallada fit tauhid imanuhu lam yakhlumi tardidi fa fihi ba'dul qaumi yahqil khulfa wa ba'duhum haqqaqa bihil kashfa fa qala in jazim bi qaulil ghairi kafa. Ada setengah kata. Tapi walam jazal fit dhairi. Walaupun memada dah. Ini pendapat yang sahih. Yang kalau yang mengikut orang lain memada dah iman, tapi sentiasa dalam bahaya. Jadi dalam keadaan dosa lagi.
Tengok depan. Dia kata kira. Kilah pula tentang iman muqallid. Turut orang, mengikut orang. Apa muqallid? Iaitu muqallid ni iaitu orang yang jazam. Dia jazam, dia teguh pegangan. Oh, 100% dia kata. Oh, tak lagi dah. Teguh pegangan. Sehingga kalau orang nak bunuh pun dia tak ubah. Kalau kata aku nak ambil pisau kerat tanganmu, oh, kalau mu ambil pisau main kerat, aku tak ubah lah pegangan ni. Pegangan gini lah, Tuhan ada, Tuhan sedia. Tu teguh, jazam dia, 100% pegangan dia. Orang yang jazam, ia orang tu jazam. Tapi jazam tu dengan perkataan orang lain, dengan sebab mengikut, dengan perkataan. Jadi dengan sebab mengikut perkataan orang lain, orang yang lain, mengikut orang yang lain. Tu Tuhan ada tak? Ada. Aku pegang gitulah semenjak pada 15 tahun umur mukallaf. Aku balik, aku pegang kata Tuhan. Ada gitu kan. Sungguh jazam sungguh-sungguh. Tak ubah dah. Aku tak akan ubah dah. Tolak tak balik dah. Aku tak akan ubah dah. Kalau ambil pisau mari hiri. Nak taki. Nak potong berjuta-juta yuzur pun aku tak akan ubah lagi daripada pegangan ni. Dia kata. Betul orang tanya, "Patut mu tahu mana?" Kata Tuhan ada. Tok guru ayat. Baba ayat betul. Tok guru ayat itu, Syekh ayat kata gitu. Pak, Syekh ni tak percaya Syekh. Syekh ni orang besar. Syekh ni orang besar, ulama besar, ulama dunia. Tak percaya Syekh lagi. Bodoh tak percaya Syekh. Bodoh tak percaya Syekh. Syekh kata ada. Muqallid lagi. Walaupun hebat mana pun. Jibril kata. Aku dengar Jibril sendiri. Begitu. Jibril kata. Tu naknya dia fikir. Dia fikir. Tapi kalau nampak Jibril tu dia nak percaya lah je muka. Dia akan percaya. Jibril ni ada sungguh, Allah Ta'ala ada. Ni makhluk ni dalil. Ni tu datuk tu. Tu dalil dia kata Tuhan ada. Tu dalil pula bagi dia. Tu yakin mari sendiri. Keyakinan sebab tengok dalil tu. Tak mesti alam langit bumi tengok makhluk Tuhan tu pun. Hak lah mana-mana pun. Dia hasil keyakinan mari. Dia nampak jin Tuhan, nampak mata dia nampak jin ataupun nampak siksa dalam kubur. Tu yakin mari. Yakin dah hasil mari. Ni dalil kata Tuhan ada. Tak kata Tuhan ada. Wah kaza. Makanya ni mesti dia kena turut orang. Jangan turut orang ni. Ni kalau gitu tak boleh turut lah ustaz-ustaz, tak boleh turut lah baba-baba. Turut boleh turut sementara waktu untuk dapat fikir sendiri. Tu tak apa tu. Turut dulu. Dia kata kalau begitu duk wayah dalil kalau gitu. Kalau gini. Kita turut yang boleh turut sementara kita boleh fikir sendiri. Bila jadi kita turut, bila mari dia fikir sendiri lah. Dia tak turut lah. Tu. Boleh dah. Tu dia. Dengan perkataan orang lain, dengan mengikut tu, mengikut ataupun jazam tu, dengan ketiadaan mengetahui dalil perkara-perkara yang dijazam tu. Dalil perkara-perkara yang dijazam. Sini kena raja mafhum dah. Ketiadaan dengan ketiadaan mengetahui dalil perkara-perkara yang dijazam tu. Kita tak tahu dalil, kita jazam benda tu tapi tak tahu dalil. Lembu ada berapa kaki? Dia kata ada 4 kaki. Yakin ke Pak? Yakin. Yakin. Orang kata 4 belakang. Dari kampung ni ayah kata 4, tok lagi kata 4, tok aku kata 4 kaki. Gitu. Tu bagi muqallid dia baru. Walaupun betul dengan waqiat dah, tapi dia tu tak ada dalil sendiri lagi, maka dia katakan muqallid. Kalau dia kata ada 4 kaki dalam lembu ni, mu tahu mana kata 4 kaki? Aku pelihara lembu sendiri, rumahku pelihara lembu. Dia yakin dia mungkin nampak dalil. Lebih hadap tu yakin.
Itu dikatakan makrifah. Makrifah. Habis itu dengan ketiadaan mengetahui dalilnya, itu katakan muqallid. Maka muqallid ni imam begini duk kilah ulama. Sebab tu Musannif kata dan telah bersalah-salahan, berselisih pandangan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Telah salah-salahan berselisih pandangan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah kita. Bersalahan tu pada kufur muqallid itu dan ketiadaan kufur muqallid itu. Muqallid ni kufur ke tak kufur? Khilaf dia. Orang yang iman semacam ni duk iman tanpa ada dalil dengan sendiri ni, tak dapat fikir dalil sendiri lagi ni. Demo ni iman dia duk tahap mana? Kufur ke tak kufur? Ya dua tu ya. Kalau kufur, kalau tak kufur, mukmin namanya. Kecek kufur ke tak kufur? Kufur ke mukmin? Kilas itu. Dan ketiadaan kufur bagi muqallid itu. Nyo muqallid itu. Dah bersalahan pada kufur muqallid dan tiada tiada muqallid. Ada setengah kata kufur, setengah kata tak kufur. Tapi ala kulihan ada pendapat yang sahih. Dan kau yang sahih, pendapat yang sahih, yang betul maknanya pendapat yang sahih, yakni yang banyak dijalankan oleh ulama. Jumhur ulama berpendapat sahih lah. Dan kau yang sahih pendapat yang banyak dijalankan oleh ulama gini. Berarti kalau satu dua lagi berlayak tu berkilah dengan jumhur. Kau yang sahih bahawasanya muqallid tu muqallid. Bermula pendapat yang sahih, pendapat yang banyak dijalankan oleh ulama ialah bahawasanya muqallid itu, orang muqallid gini ni mukmin, orang yang beriman lagi, dikira beriman lagi. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah pun kita akidah kita duk jadi tak duk bahaya lagi tu. Kerana kilah bukan kilah tentang kufur ni bahaya. Tak? Tentang kufur ni bahaya. Kerana pendapat kadang-kadang wallahu alam hakikat yang sawabnya kena ke atas pendapat mana. Kerana masing-masing ijtihad. Dalam media usuluddin ni ijtihad pun ni, mengikut ijtihad. Maka kadang-kadang benda tu pendapat jumhur dah, mazhab Syafi'i, mazhab pak mazhab. 3 mazhab jumhur ulama kata gini, tapi mazhab satu laginya kata begini, menyalahi dengan jumhur. Belum tentu lagi kata hak jumhur itu betul. Itu lagi kadang-kadang hak ni betul wallahu alam hakikatnya. Tapi masing-masing dapat pahala ijtihad dah. Apa takdir kata takdir kata betul hak kata kufur ni tak susah kita. Ni kalau gi sawab hak ni, hak kufur ni tak susah kita. Sebab tu usaha melepaskan diri daripada muqallid lebih baik. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan kau yang sahih kata tak kufur, mukmin lagi kalau hal tu pun tak selamat. Kerana ada satu pendapat lagi kata kufur. Sebab tu ya kena melepaskan diri daripada muqallid masing-masing. Tapi tak susah ni, mungkin duk ngaji banyak apa tak. Ya sikit-sikit je. We ngaji. Yang pentingnya ngaji je. Tak ada banyak. Seminggu habis. Seminggu tu subih. Kalau nak ngaji sungguh lepas muqallid seminggu. Ni kita bertahun-tahun dah ni. Tak ada ngaji pun lagi. Tu susah sikit lah. Tu dah. Ni tapi kita ngaji belakang dah ni. Kau kita ni duk kecek ataupun hak rutin dah. Duk ajar boya guna. Susah pula. Yang kata kufur dan kau yang sahih bahawasanya mukmin itu bahawasanya muqallid itu mukmin, tapi dalam walaupun mukmin pun serta berdosa lah. Walaupun mukmin tapi mukmin yang fasik, mukmin yang berdosa, sentiasa berdosa. Sebab apa berdosa? Berdosa tu dengan berdosa tu dengan sebab apa yang berdosa lagi? Mukmin tu mukmin lah. Mukmin tu mukmin lah. Kalau dia mati kena kafankan dia. Kalau dia mati kena tanamkan dia, kena solat atas dia. Mukmin. Jangan duk kata dah. Bila mukmin melakukan hukum semacam orang mukmin, orang beriman. Tapi dia masih berdosa. Sebab apa berdosa?
dengan sebab meninggal nyo muqallid tadi, meninggal akan belajar. Ni nyo sebab ni. Dak berdosa dengan sebab meninggal akan belajar, meninggal akan mengaji. Dan fikir bicara atas pada belajar. Meninggal akan belajar dan meninggal akan fikir bicara, fikir menteliti, memikir. Tu masalah. Dia tak fikir tuan rumah duk depan ponok dah, tapi tak mengaji. Tu berdosa dengan sebab tak mengaji tu. Ada mukmin tu mukmin dah, tapi dia berdosa dengan sebab tak belajar dan tak mengusahakan diri untuk mengenalkan Tuhan tu. Tu dengan sebenarnya Allah tu lah dikirakan dosa. Dosa dengan sebab tinggal fikir bicara tu lah. Jika tapi kait lagi dah. Jika kait lagi. Jika ada ia muqallid tu, ni kait mana ni? Jika ni bersalahan ulama pada kufur muqallid itu berdosa dengan sebab meninggalkan akan belajar. Berdosa dengan sebab meninggal akan belajar. Tu. Tu. Atau ada kait pada meninggal akan belajar. Kait situ. Ia berdosa lagi dengan sebab ia tinggal meninggal tu. Ia sebab meninggalkan belajar tu. Ia tinggalkan belajar, tinggalkan mengaji, tak fikir bicara tentang dalil. Kata meninggal tu, jika ada ia muqallid tadi daripada ahli dimakian itu, belajar dan fikir tu dimakian. Kalau dia tu ahli dia, apa faham tak? Ahli, tulis situ di ahli, dengan bahawa akal dia, dengan bahawa akal dia boleh faham, akan huraian-huraian daripada guru-guru. Habis itu tu orang ahli. Kita ni ahli tak ahli, cek kita lah. Kita boleh faham tak kalau orang ngajar? Kalau boleh faham, dikatakan kita ni ahli untuk belajar dan fikir. Ada setengah golongan yang tak bukan ahli. Dia dengar orang tu, dia dengar orang kata seminit baru dia fikir. Misalnya orang duk mengajar seminit, orang kata boleh, orang kecil lagi 2, 3, 4 baris lah. Barulah faham hari. Ya otak dia tak kira, tak ada kira apa. Tak ada kira. Kalau orang hurai pun dia tak. Aku mengaji habis dah ni. Banyak sekolah-sekolah aku masuk, aku tak faham. Otak dia tak faham. Lama otak dia tak faham. Ustaz tu tak kira lah cara dengan tu, dengan ni, Allah tu, Allah ni dia faham. Bokeh. Hok yo kecek dia punya tak faham. Apa aku kecek tadi dia kata. Jadi dia tu otak dia orang mukmin, tapi akal dia tu sangat lama sehingga tak dapat faham suruhan guru-guru. Maka dia tu bukan ahli daripada dimakian. Tak apa bagi dia. Kalau dia tak mengaji pun, dia ingat mana Tuhan ada tak? Ada. Guru kata begitu, ada. Memadai cara dia dah. Tak berdosa juga dengan sebab dia bukan ahli untuk dimakian itu. Ni kita ni ahli tak? So, ahli tak demo? Bukan ahli. Klik rumah. Orang mari Mesir semua ni ahli dah. Ahli untuk nazar dan belajar. Kalau dia mari bukan ahli, klik rumah mari buat apa? Sini tempat belajar. Tiba-tiba dia mari untuk nak belajar. Dan bukan ahli lagi, tak kena mari dah. Tak mari Mesir dah. Maka kita dari Mesir semua ni masuk ahli belajar belakang ni. Dia ahli tak emang. Ahli tu bukan ahli Timola tu. Ahli lah. Tu ahli lah pula. Tu mikir ahli tu. Yang mikir ahli rumah weh. Tu mikir lah ahli rumah. Dimakai tu ahli dimakai itu. Habis kat tu.
Ni kita masalah ahli, panggil ahliyatul linnazar, panggil ahliyah linnazar. Jadi ada keahlian untuk nak belajar dan fikir tentang dalil tu. Maka kalau orang tu orang begitu, maka wajib dia kena mengaji dalil. Kalau tak mengaji juga, berdosa dia dengan sebab tinggal belajar dan fikir tentang dalil itu. Mukmin tu mukmin lah, kau sahih kata begitu. Kau sahih kata begitu. Dan dikehendaki dengan dalil itu, apa maksud dengan dalil di sini apa? Dan dikehendaki, maksud ulama dengan dalil. Jadi dalil yang wajib kena tahu tu. Dikehendaki dengan dalil yang wajib kena tahu tu ialah dalil ijmali. Bukan dalil tafsiri, dalil ijmali. Cukup dah. Kalau tahu dalil ijmali pun cukup dah. Tak lepas dari nama muqallid. Lepas daripada nama muqallid. Dalil ijmali. Orang tanya pula, apa dalil ijmali? Jawab pula, iaitu dalil ijmali tu. Apa dalil ijmali? Iaitu dalil ijmali itu ialah dalil yang lemah oleh ampunya dalil. Ampunya dalil, tuan bagi dalil tu lah. Tuan yang fikir dalil tu lemah, dalil yang lemah, dalil yang tak kuasa, tak mampu oleh ampunya dalil tu. Tuan bagi dalil tu sendiri tak mampu, tak kuasa, lemah daripada menetapkan dia akan dalil tu. Dia lemah daripada menetapkan. Daripada menetap. Maksud menetap ni yakni menyusun dan mengaturkan dalil, cara-cara dalil tu. Menetapkan dia yakni menyusunkan dan mengaturkan cara-caranya. Cara-cara dalil. Nak susun kalau dia tak pandai ke apa? Tak apa demo, tak apa, memang orang ngaji je kata. Tu. Orang kampung-kampung ni dia mengaji dengan kita, ustaz-ustaz yang mengajar ni. Ustaz hurai-hurai tu, dia fikir sendiri, dia nampak dah. Gitu lah. Gitu dah. Lepas tu orang tanya, manakah Pak Cik kata dalil kata Tuhan ada? Alam ni. Dia kata tu sebab keyakinan dia bukan cukup orang juga, bukan kata alam ni, tahu mana kata alam ini? Ustaz kata, jadi muqallid juga. Alam ini, dia kata alam ini dalil kata Tuhan ada. Tahu mana kata alam ini ada? Aku tak pernah nak royak dia kata. Tapi alam ini ada lah. Ustaz mengajar lah semalam gini ni. Dia kata tu dalil ijmali dah. Hak tafsili lagi dia kata, alam ini baru. Al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Itu al-alamu hadisun. Alam ini berubah. Tiap-tiap benda yang berubah itu baru. Alam ini baru. Maka bila alam baru, tentu ada yang membarukan dia. Dia kata hurai lagi. Tu pok pandai menetap hak tu. Hak tu pandai menetap. Maka pandai menetap ni tak ramah li dalam masjid. Kalau kita mengajar dalam masjid tu tak ramah li hak pandai menetap. Banyak ke sekadar ijmali tak apa dah. Pandai reti belakang suara tu. Gitu dah. Tapi orang tanya, nak ajak anak bini tak boleh lah. Nak ajak anak bini pun, bini tanya, lah nak bayar ngaji ni? Aku tak boleh royak. Pergi dengar diri. Aku tak boleh royak. Pergi dengar sendiri. Aku ajak tak pergi. Duk tengok, nak tanya aku pula. Pergi dengar sendiri. Tak buat esok dia tu. Sekadar tu je. Dia lemah daripada menetapkan wajah-wajah dalil tu. Dalil tu ada maksud tu. Qauluhu menetapkan dia tu. Kata musannif ada dah, menetapkan dia akan dalil. Maksud menetap artinya menyatakan dalil atas jalan yang dituntut Kita menyatakan, menerangkan akan dalil itu atas jalan, atas cara-cara yang dituntut Kalau orang minta begitu, dia boleh hurai begitu. Seperti, cuba misal, seperti bahawasanya, tak rajak tetap kalau ditanya orang, ada orang tanya kita, apa wajah? Pak Cik, apa wajah? Apa jalan? Apa cara? Apa wajah? Apa jalanan? Boleh kata keadaan alam ini menunjuk atas ada Tuhan. Mana jalan? Pak Cik kata alam inilah dalil kata ada Tuhan. Mana jalannya? Mana wajahnya? Jalannya ke mana? Mana jalanannya untuk mengisbat kata alam ini menunjuk atas ada Tuhan? Maka berkata ia yang punya dalil tu.
Dia kata alam ini baru. Ya panah. Alam ini baru, dan tiap-tiap yang baru tu ada bagi tiap-tiap yang baru tu ada yang menjadikan. Tiap-tiap benda yang baru tu ada yang membaharukan dia, ada yang menjadikan. Maka alam ini keluar natijahnya, ya kata aku ngaji mantik juga. Maka alam ini ada yang menjadikan dia. Akan alam tu mesti ada yang menjadikan. Panah menetap gitu, menyata meneraikan satu persatu. Tu dikatakan menetap. Tu. Kalau panah tahu ni alhamdulillah lah. Kalau tak pandai sampai tahap ni pun sekadar reti etikad begitu, tapi no hurai tak boleh pun tak apa lah. Jadi ijman dah tu, lepas dah daripada taklid. Tu. Dia kata ialah tu, dan ialah yang menjadikan tu ialah Tuhan. Itulah Allah, itulah Tuhan. Intaha muallifuhu. Syekh Ahmad sendiri buat nota ni. Tu. Habis. Dan betul dah. Maka maksud dengan dalil ijmali, dalil yang lemah dan tak kuasa, tak mampu. Dalil yang tak mampu oleh tuan dalil tu daripada menetapkan begitu tadi. Dia tak pandai nak menetap satu persatu, susung qadiyah tak ana. Kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, kalau gini jadi gitu, kalau gitu jadi tak ana. Lagi. Dia kata. Tu. Kalau mana sudah. Kena kita ni usahalah mengaji Mesir dah. Usaha boleh menetapkan dia. Akan dalil tu usaha. Jangan sekadar bawa ijmali saja kelik rumah. Kena hak tafsili tu boleh bawa, kerana mari jauh ngaji ni. Boleh mengaji satu-satu. Duduk mana-mana pun tak bawa kitab punya boleh kira. Tuhan ada. Gini kira. Lebih kurang. Bokeh kalau jatuh pada pulau mana-mana, jatuh pulau. Nak klik rumah, kapal tu berjatuh atas laut. Alhamdulillah terpaksa kita mujuk, alhamdulillah selamat kita sore. Tapi orang cari tak temu di mana-mana, duduk tak pulau satu pulau. Di pulau tu ada satu kampung. Kampung tu misal ni khoya-khoya le. Misal khoya-khoya. Lepas tu sampai kampung tu tak ada orang ngaji agama, tak ada orang kenal agama Islam. Kita punya dia, kita dapat masuk Islam sebab kita semua. Ustaz ngajarlah. Ustaz, kita nak kenal ni Tuhan kita. Kita pun selalu dah boleh. Gini. Tak, kita pun tak apa je boleh hurai. Tak menetapkan satu persatu. Tu dia. Kena. Sebab tu orang ni tak bawa kitab tak apa, pergilah ngajar mana-mana. Dia boleh bawa pergi sebab dia scan ni pejam mata. Jauh pada awal sampai kepada 2-3-4 je tak ada apa-apa, tak ada. Dia hurai gitu, atur lagi boleh. Hurai lagi. Betul orang yang ngaji dengan dia pun masya-Allah. Tok ngaji tu boleh kata pula tafsir ni lah kau. Masya-Allah, tok dengar tu kadang uslub hak dia yang mudah. Uslub yang mudah-mudah. Lepas tu orang tok dengar pun jadi boleh kata gitu. Klik ngajar aku anak cucu boleh pula. Ni pun orang ngaji hari Minggu ada. Sampai tahap tu dia sikit. Sebab tu ramai orang ngaji. Orang ngaji. Dia mudah. Habis dah. Maka di sini maka dia kata dia lemah daripada menetap dia akan dalil tu dan menghuraikan. Jadi atau, dan ni mana atau dia lemah juga daripada menghuraikan, melepaskan segala syubhat, segala kesamaran. Syubhat mana? Syubhat yang didatangkan atasnya, atas yang ampunya dalil tu. Kalau ada orang syubhat mengkesamarankan dia, orang meragu-ragu, orang mendatangkan syubhat tentang akidah, dia dapat menghuraikan, melepaskan segala syubhat yang datang ke atasnya, atas yang ampunya dalil tu. Tu dikatakan orang tu tafsiri dia tu. Tapi kalau tak kuasa sampai tahap tu, dikatakan ijmali lagi dia. Menghuraikan segala syubhat. Tu dalam bawah kata syubhat artinya kesamaran. Dan dikehendaki dengan kesamaran di sini apa? Barang yang melengkapi atas segala i'tirad,
atas segala bangkangan-bangkangan yang didatang akan dia akan iktiraf tu didatang oleh lawan, oleh lawan, oleh gulawan. Faham tak? Nasrani masalah. Nasrani mari le kampung kita. Dia kata Tuhan ada anak, Tuhan ada isteri. Tiba-tiba kampung pun pergi dengar dia banyak. Pergi dengar dia pakak dengar dia. Ya duit pula. Duit pula. Nasrani tu. Tuhan ni ada anak, Tuhan ni ada isteri. Lepas tu kita pun ustaz lagi. Siapa di situ? Tuhan tak ada anak, Tuhan tak ada isteri. Allah Ta'ala satu, tidak ada anak, tidak ada isteri. Nasrani pun ngaji usul juga kali. Nasrani saat itu, dia bijak juga. Dia pun putar belik kita depan masyarakat ramai. Dia kata, Tuhan kita kuasa. Tak mampu ke Tuhan nak mengadakan anak seorang, bini seorang? Pula dah tak syubhat. Kita pun jangan cari Google tu. Tak ada dah. Kena ngaji. Buka tengok internet pun belum cari di mana. Kena ngaji. Masa tu dia ni pandai menghuraikan syubhat-syubhat. Tu. Boleh. Tak boleh lah. Kalau begini jadi gini. Cuba kira tengok kita kira bodoh-bodoh cara kita ni. Lari masih hidup. Lari. Tak pandai tak pasal nak syubhat kita. Masalah. Dia pandai menghurai satu persatu, tok tek. Ni kena usahawi sampai tahap tu sore. Ramai-ramai. Segala syubhat yang didatangkan dia. Kalau tak sampai dah tu, sebab kau dah kampung ni bila dengar Masihi, aku tak pergi lagi ni. Aku kejap dah kata Tuhan satu. Begini. Tak ada. Tapi aku nak jawab tak boleh ya. Aku nak menghuraikan dan melepaskan syubhat tak boleh ya. Lari. Ke kampung pun yang paling mengkoi. Tu tak apa kau dah tu. Tak apa dah tu. Ijmali kau dah tu. Boleh faham dah? Tu dikatakan ijmali dah. Seperti dikatakan baginya, ada orang kata bagi dia kata, apa dalih? Ni nak misal bagi lemah daripada mentapkan dan menghuraikan. Dia kata, apa kau dalih? Apa dalih engkau atas ada Allah Ta'ala? Dia kata, apa dalih atas ada Allah? Maka berkata ia yang ampunya dalih tadi tu. Hak lemah tadi tu. Dia kata, Alam ini aku ngaji semalam. Alam ini ustaz royak gitu. Dia kata alam ini. Dan jadi padahal lemah ia yang ampunya dalil tadi. Lemah, tak kuasa, tak mampu daripada menyatakan jalan, menyatakan, menerangkan cara-cara yang menunjuk bahawa alam ini atas ada Allah Ta'ala. Menunjuk oleh alam ini menunjuk atas ada Allah Ta'ala. Ya nak cara tak boleh dah. Sebab apa kata alam ini menjadi dalil kata Tuhan ada? Lemah daripada menyatakan dan menerangkan jalan-jalan, cara-cara yang menunjuk oleh alam ini menunjuk atas ada Allah Ta'ala itu. Cepatlah. Atau kuasa ia yang ampunya dalil, dia kuasa. Yalah juga masuk dalam ijmali juga ni. Atau kuasa ia mana? Ia yang ampunya dalil tu. Kuasa atas menyatakan dia akan buat jalan-jalan tu. Dia kuasa atas menyatakan dan menerangkan dia akan jalan tersebut. Dia boleh kata satu. Dia kata kalau gitu, kalau gini, kalau gitu, kalau gini. Dia boleh. Tetapi jika didatangkan iktirad, datangkan bangkangan, ada tek sikit atas ampunya dalil tu. Jika didatangkan iktirad, ada bangkangan terhadap dia, jawab tiada kuasa. Saya tiada kuasa ia yang ampunya dalil tak ni, tak kuasa, tak mampu atas menghuraikan dia akan iktirad itu. Tak mampu nak menghurai, nak melepas nak lepaskan iktirad tu tak boleh. Dia mau sipu kita nak lepas tak boleh. Tu menghuraikan akan iktirad itu. Menghurai atas wajah, atas cara yang dituntut, jadi yang dituntut oleh lawan tadi, oleh orang yang mendatangkan iktirad tu.
Atas wajah, atas jalan, atas cara yang dituntut diminta dan dituntut oleh yang mendatangkan iktiraf tadi. Tu je nak hurai tak boleh. Maka keluarlah ia yang lemah tadi, yang lemah. Keluarlah ia ampunya dalil tadi keluar daripada taklid. Tak dinamakan taklid dah dia. Kerana dia tahu dah tapi dia tak pandai nama hurai ya. Maka keluarlah ia daripada taklid, tak dinamakan taklid. Tu keluar tu dengan mengetahui ini dalil yang ijmali. Dah dapat keluarlah ia cepat sungguh. Dah ni kata ni. Masa tak payah sangat dah. Jadi dapat keluarlah ia daripada taklid. Jadi sudah keluar daripada taklid, tak dinamakan taklid lagi. Keluar tu dengan sebab mengetahui ini dalil. Dalil di mana? Dalil yang ijmali tadi. Kalau sekadar dia tahu dalil ijmali dah, dia tahu dah huraian ustaz semalam kata, yakin dah dia, tapi tak pandai nak hurai dan melepaskan wajah-wajah. Maka sudah keluar dia daripada mukallid. Tak dinamakan mukallid lagi. Maka tak payah sebenarnya. Orang kampung-kampung tu mengaji sekali je keluar pada mukallid dah. Yang takut yang tak mengaji tu. Orang tak mengaji daripada muda-muda lagi sampai ke tua. Tak mengaji. Tu yang takut yang sangat-sangat. Tu. Habis. Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil yang kuasa. Tafsili ni apa dalil? Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia akan dalil tu dan menghuraikan segala syubhat yang didatangkan atasnya, atas dalil tu. Atasnya, atas dalil tu. Tu. Kalau tengok dalil dia kata apa? Dalil kata qauluhu dalil tafsili, ketahui olehmu bahawasanya mengetahui dalil tafsili itu, ingat dalil tafsili ni dalil yang dapat menerangkan, menetapkan wajah satu persatu je lah. Tadi kita nak baca sekali lagi hak atas. Ketahui olehmu bahawasanya mengetahui dalil tafsili itu wajib atas ahli tiap-tiap qatr, tiap-tiap negeri. Wajib atas tiap-tiap ahli negeri atas jalan fardu kifayah. Wajib atas jalan fardu kifayah. Dah dah. Apa maknanya? Maka apabila mendiri, jadi maka apabila mendiri, jadi apa maksud? Mengerti. Maka apabila mendiri, jadi mengerti dengan dalil tafsili itu, dapat mendirikan dan mengertikan dengan dalil tafsili itu oleh seorang daripada mereka itu ahli tiap-tiap negeri, gugurlah dosa daripada yang tinggal. Yang tinggal lagi itu tak dosa adalah satu negeri mesti ada satu orang yang pandai menerangkan tafsiri itu. Kalau tidak ada seorang pun dalam negeri itu, maka dosa habis satu negeri. Maksudnya apa? Fardu kifayah benda tu. Orang kampung tu pandai berlaku. Dalam hati tu ijmali tu ada semua. Ijmali tu ada semua. Tapi bila orang datang iktiraf, tak ada satu orang pun dapat menerangkan benda tu, maka berdosa habis satu negeri tu. Tu dia kata yang tinggal maka wajib syarak bahawa ada pada tiap-tiap masafah, tiap-tiap perjalanan yang harus pada masafah tu yang boleh sembahyang qasar. Tiap-tiap satu masafah yang boleh sembahyang qasar, maknanya dalam tiap-tiap 1 kilometer, kita kata tak 1 kilometer, dari 1 kilometer ke 1 kilometer yang lain, tiap-tiap masafah sembahyang qasar tu wajib ada satu orang yang mengetahui dengan dalil tafsili. Misal tu dah masafah qasar dah, perjalanan yang boleh qasar sehari semalam. Jalan ni, kalau jalan lagi boleh qasar semaya. Dalam jarak perjalanan yang boleh qasar semaya, kena ada satu orang yang pandang huraian tafsiri. Lepas tu lepas pada tu pergi pula 1 kilo, kena satu orang. 1 kilo ada satu orang. Benda tu.
Ni kita ni ada tak? Ada banyak banyak. Tu. Ada lagi, ada. Kira tu satu masafah qasar tu kena ada satu orang yang mengetahui dengan tafsir itu. Habislah kena ada satu. Dan dengan yang tinggal atau pada dengan dalil tafsiri. Dan kena ada satu orang yang mengetahui dalil tafsiri zat ni, lagi pula mengetahui dengan yang tinggal lagi, dengan perkara yang tinggal lagi daripada segala hukum syarak. Ya, kena ada orang pandai cara semaya, pandai mengajarkan puasa zakat sore dalam satu musafah. Masafah qasar tu kena ada. Ya, tu dah. Dan tinggal lagi daripada segala hukum syarak. Dan pada tiap-tiap masafah adwa. Dan pada tiap-tiap masafah adwa. Apa masafah adwa? Masafah adwa ni orang panggil jarak. Jarak jauh sekadar apa? Kalau kita keluar pagi, jalan-jalan lagi keluar pagi, akan sempat untuk balik ke tempat tu malam tu. Kalau pada tu dikatakan masafah adwa. Ada pun masafah qasar tak sempat nak balik semalam tu, kerana semari semalam dah boleh sampai masafah qasar tu. Tapi masafah adwa ni, kalau kita jalan keluar dari rumah, jalan-jalan lagi, pagi keluar, malam tu boleh balik sampai. Tu kalau jarak pada tu dikatakan masafah adwa. Maka pada tiap-tiap masafah adwa, yakni masafah yang kalau pergi pagi boleh balik petang dah, mesti ada seorang qadi dalam tu. Orang yang memutuskan hukum agama. Sebab apa kena ada tu? Kerana banyak perbantahan. Ada banyak perkelahian dan perbantahan. Dia mesti kena ada orang yang memutuskan hukum sore di antara masafah tu. Intaha Syarqawi lah, Syarqawi al-Hudhudi lah. Dia kata ni musannaf kita nak nukilan mari. Tak apa dah boh. Tak apa dulu boh. Nanti kita mari sekali lagi. Sekali lagi di mana? Adapun dalil tafsili, maka iaitu dalil yang dikuasakan atas menetapkan dia. Sekat tu dulu. Allahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a